Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa ba'd. Apa khabar adik-adik dan anak-anak yang dikasihi sekalian? Minggu ini kita akan belajar bagaimana hendak membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan betul. Di samping tajuk utama kita ialah untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quranul Karim pada surah Syams. Pada minggu ini juga kita akan mengupas bagaimana kaedah kita nak menghafal sesuatu ayat. Ayat demi ayat demi ayat, terutamanya dalam surah Asy-Syams, di mana surah Asy-Syams ini terdapat 15 ayat. Dalam 15 ayat ini, bagaimana kita nak hafal supaya kita terus ingat dalam akal kita. Dan ingat tu bukan untuk hari ini sahaja. Kalau boleh nak ingat buat selama-lamanya. Boleh adik-adik dan anak-anak sekalian? Jadi sebelum kita pergi kepada hafazan dan kaedah-kaedah yang bakal dikupas ataupun bakal dibincangkan oleh Ustaz, jadi Ustaz nak kamu dengar dulu ayat ini dan dengar dulu bacaan Ustaz daripada ayat ini, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Adik-adik dan anak-anak yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah contoh bacaan ayat yang telah dibaca oleh Ustaz sebentar tadi. Al-Quran sebenarnya adik-adik wajib kita membaca dengan tajwid yang betul, ya, dan tepat. Wajib, bukan perkara yang harus dan sunat begitu sahaja. Al-Quran wajib dibaca dengan tepat sebagaimana perintah Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil qur'ana tartila. Bacalah al-Quran itu dengan setartil mungkin. Maksud tartil di sini ialah bacalah al-Quran dengan bertajwid. Ya, menepati kaedah tajwid yang telah disusun oleh para ulama dalam kaedah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Adik-adik dan anak-anak yang dikasihi sekalian, murid-murid ustaz yang ustaz sayangi, pada minggu ini oleh kerana tajuk kita ialah menghafaz Al-Quran. Ya, jadi sebelum kita hafaz, pasti kita boleh baca. Sebelum kita hafaz, kita kena boleh baca, mampu baca dengan betul, mampu sebut dengan betul. Di samping itu juga, bukan sekadar itu, kita kena menepati kaedah tajwidnya sekali, dan selepas itu kena lancar. Selepas kita lancar baca dan kita ulang-ulang, baru boleh kita hafal dan kita ingat. Ya, itu kaedahnya. Baik. Dalam kaedah hafazan, dalam kaedah menghafaz Al-Quran, ya, ketika ustaz belajar dulu, memang pertama kita kena tanam sifat rendah diri pada Al-Quran. Dan ketika menghafaz Al-Quran, sunat juga kita mengambil wudu, ada wudu, bersih jiwa kita daripada mengingati perkara-perkara dan kerja-kerja yang lain. Ya, fokus kepada kerja kita, iaitu nak menghafaz Al-Quran. Ya, hafaz Al-Quran satu perkara yang mulia, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan perkara biasa. Kerana orang-orang yang menghafaz Al-Quran, ya, disebut oleh Ibnul Jazari, fannasu fal insanu laisa yashrafu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Maka insan itu tidak mencapai tahap yang mulia, kecuali ia itu telah menghafaz, ingat, ya, apa yang dia hafaz, kemudian dia faham apa yang dia buat. Baik murid-murid yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, bercerita tentang menghafaz Al-Quran, itu satu perkara yang menjadi keberatan pada akal kita. Menjadi perkara yang sukar dan susah. Ya, kerana bukan senang. Kerana ayat Al-Quran itu bila diturunkan, ia musuh kepada syaitan dan nafsu kita. Kerana Al-Quran bila masuk dalam jiwa manusia, Al-Quran itu membersihkan hati. Al-Quran itu adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah kata, Muhammad, jangan kamu gelisah, kami akan letakkan Al-Quran, yakni cahaya itu, di dalam diri kamu, sehingga kamu ingat. Ya, jadi kita sebaik-baik manusia Islam, dia menghafaz Al-Quran. Kalau kita lihat pada sejarah ulama terdahulu, Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, 9 tahun dah ingat Al-Quran. Begitu juga ulama-ulama lain dan tabi'in yang lain dan orang-orang yang soleh yang lain, mereka juga turut menghafaz Al-Quran di peringkat usia dah muda lagi. Jadi, oleh kerana tajuk kita menghafaz Al-Quran, Ustaz suka sangat melihat wajah anak-anak kita, murid-murid kita menghafaz Al-Quran, dan suka sangat menggalakkan kamu untuk menghafaz Al-Quran. Kerana ia adalah satu mengekalkan kemu'jizatan, yakni mengekalkan mu'jizat Al-Quran. Diumpamakan juga bagi orang-orang yang menghafaz Al-Quran ini, umpama ia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, besar ganjarannya. Orang yang hafaz Al-Quran di akhirat kelak, bukan sekadar itu adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, murid-murid sekalian, orang yang menghafaz Al-Quran, bagi mereka, masya-Allah, di akhirat mereka, Allah berikan mahkota pada mereka, untuk mereka letakkan mahkota, 40 mahkota kepada sesiapa yang dekat dengan mereka. Ibu dan ayah mereka adalah orang yang pertama, ya, akan dikalungkan oleh anak yang menghafaz Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini akan membantu mereka dan ahli keluarga mereka untuk memasuki syurga. Hebat adik-adik sekalian. Baik anak-anak, murid-murid, adik-adik yang Ustaz sayangi, ya. Okey, terus kita kepada hafazan, ya. Bercerita tentang bagaimana nak menghafaz Al-Quran, itu satu persoalan yang besar bukan pada diri anak-anak, bukan diri pada adik-adik sahaja, bahkan pada semua peringkat, baik anak-anak di peringkat remaja,
yang dihantar ke tahfiz, baik orang-orang dewasa. Tak ramai di hari ini imam-imam sendiri pun menghafaz Al-Quran. Tak ramai juga manusia pada hari ini menghafaz Al-Quran. Tetapi ada yang menghafaz. Ya. Jadi oleh kerana tajuk menghafaz Al-Quran ini adalah penting juga bagi kita, kamu sebagai anak-anak, murid-murid, ya, cuba latih. Kita sebagai orang Islam nak tak nak, tidak dapat tidak, kita kena hafal juga sekurang-kurangnya surah Fatihah, ya, menjadi rukun dalam kehidupan kita, rukun solat. Kalau siapa tak ingat Fatihah, solatnya tak sah. Jadi sekurang-kurangnya kamu belajar menghafaz Al-Fatihah. Mungkin kamu dah hafal dari peringkat tadika dah pun ingat. Sekarang kita naik satu peringkat lagi, iaitu menghafal surah yang tinggi sedikit, iaitu dalam surah ayat-ayat lazim, iaitu surah Asy-Syams. Bagaimana nak hafalnya? Kita terus kepada perkara yang pertama. Pertama sekali, bagaimana kita nak hafal? Kita tengok ayat Al-Quran. Tengok di sini kita bilang, ya. Ayat Al-Quran pada surah Asy-Syams terdapat 15 ayat. Banyaknya Ustaz. Bila saya nak boleh ingat ni? Tak susah, ya. Setelah kita lihat ayat, kita pun cuba kita bergerak. Kita tengok susunan ayat, ya, bagaimana disusun. Dan Al-Quran, kita tengok duduk di muka surat sebelah mana, kiri atau kanan. Kemudian kita perhati lagi apa kepentingan kita nak menghafaz Al-Quran. Dan bila kita ingat nak guna dekat mana. Saya bukan nak jadi imam dan sebagainya. Okey. Kita terus, ya, kepada kaedah bagaimana nak menghafaz. Okey. Dalam kita nak menghafaz Al-Quran, kamu tengok buku kamu, ya, pada muka surat, ada kat situ muka surat 17. Ya, muka surat 17 ada gambar di situ, gambar kamu bersama dengan kawan. Ya, di situ kamu dapati ada 4 meja dan 4 kumpulan kawan-kawan kamu. Ini satu gambaran, ya, kepada kamu secara mudah bagaimana kita nak menghafaz Al-Quran. Ya, pertama sekali, ya, kita boleh buat 4 kumpulan begini, ataupun kita boleh jadikan diri kita seolah-olah berada dalam 4 kumpulan ini. Pertama, apa perlu kita buat? Iaitu kita lihat teknik melihat Al-Quran. Kita menghafaz Al-Quran, ada kita menghafaz dalam keadaan pertama sekali kena melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak dapat tidak, mesti melihat. Sebab itu Ustaz sebut, bila sebut melihat, kamu kena memilih Al-Quran. Al-Quran itu pula yang sesuai dengan kita, yang kita boleh baca. Ya, jadi kamu hafal. Sebab itu kalau kamu masuk tahfiz, dia akan bagi satu Quran yang sama ukurannya, baik tahriri ketika bertulis, baik ketika mana Al-Quran yang kamu nak baca. Kerana Quran itu akan menjadi ingatan kamu. Kamu akan ingat Quran ni berada di pipi sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, kamu akan nampak surah Asy-Syams ada sebelah kiri. Jadi kita tengok, okey, muka surat sekian-sekian, surah pada surah sekian-sekian, kita pun mula hafal daripada muka surat itu. Kita akan ingat dan bayang muka surat itu sampai bila-bila. Ya, tu maknanya teknik melihat. Tengok Al-Quran betul-betul, tengok ayat yang kita nak baca betul-betul, duduk kiri ataupun kanan. Itu teknik melihat. Kemudian setelah kita lihat, kita perhati ayat satu persatu. Baca. Tengok di situ, kita baca. Baca, ya. Tengok ayat dia. Kita buka saja, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pejam lagi. Tak ingat dah nak pejam. Nak baca dengan apa? Mata ni peranan dia penting. Kerana apa? Pandangan itu membawa kepada ingatan. Ya, itu sebab kamu boleh ingat siapa saja kamu lihat. Tetapi kalau berubah je muka orang itu, tak ingat lagi lah, ya. Kalau Al-Quran kamu lihat, perhati. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha. Baca dengan latih tubi berkali-kali. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha. Jadi kita baca bertubi-tubi ayat itu sehingga dah lancar. Okey. Mulut pun dah lancar, dah kita pun buka Quran kita sendiri, dah kita pun baca dengan lancar. Apa perlu kita buat? Kita tengok teknik yang berikutnya, iaitu teknik tanpa melihat. Setelah kamu baca banyak kali, ya,
perlu kita buat dekat dengan bacaan teknik membaca tadi, iaitu teknik mengulang. Ya. Sebelum kita pejam mata tak tengok, kita kena teknik mengulang. Teknik mengulang ni ialah kita kena baca ayat itu berkali-kali. Latih tubi, ya. Kita buka saja, katalah Quran berada di sebelah pipi sebelah kiri tadi ni, muka surat sekian, kamu berbuka wasyamsi waduhaha. Kita dah baca lancar, tapi nak ingat mesti kita kena ulang banyak kali. Macam mana kita kena buat? Wasyamsi sekurang-kurangnya 5 kali. Wasyamsi. Bagi orang yang lancar pun kena ulang juga begitu. Kemudian baru sambung kalimah kedua. Waduhaha 5 kali juga. Waduhaha cukup 5 kali, kita ulang sempurna ayat tu. Ayat pertama, wasyamsi waduhaha. Jadi berapa kali dah? Dah 15 kali. Tadi 5 kali kalimah pertama, 5 kali kalimah kedua. Kita ulang pula satu ayat yang sempurna tu 15 kali. Macam tu kau ustaz, hafal Quran. Tak ingatlah saya banyak ustaz. Jangan sebut tak banyak, ya. Maknanya kamu jangan putus asa. Ulang Quran. Kerana nak mendapat satu petunjuk hidayah Allah Ta'ala itu memang berat. Tapi bila kita betul-betul nak, Allah kata apa? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya Quran itu diturunkan untuk mudah diingati. Kalau kita hati dah nak, mudah saja kita nak ingat. Okey. Teknik yang berikutnya, setelah kita baca teknik pertama tadi, kita baca banyak kali, baca. Kita baca pula teknik mengulang banyak kali. Setiap ayat itu dan kalimah ulang. Kita tengok teknik mendengar rakaman. Kita ulang itu atas tujuannya apa? Nak bagi otak kita mula berfikir ayat yang kita sebut. Kemudian kita tengok teknik, barulah kita nak cuba pejam mata atau tidak, ya, iaitu tanpa melihat. Tanpa melihat ni, setelah kita sebut banyak kali, wasyamsi waduhaha. Okey. Masa tu otak mula nak hafal. Kalau kita tak pejam, duk tengok muka kawan kita di depan tu, duk buat muka sengih, muka sebek, muka kat kita kan. Jadi satu hal juga. Ya, kita duk terbayang muka dia, duk terfikir muka dia, dan akhirnya ayat kita dah peratus kita ulang tadi tu duk bahagi. Jadi 70 kita cuba sebut dan nak cuba ingat, 30% duk tengok muka memek, muka kawan kita yang tak betul. Jadi bagaimana kita buat? Kita juga kadang-kadang melihat apa pokok bergoyang, benda tu pun menjadi mengurangkan ingatan kita. Maka boleh pejam. Ya, kita pejam. Wasyamsi waduhaha. Celik balik. Wasyamsi waduhaha. Pejam balik. Wasyamsi waduhaha. Buka balik. Wasyamsi waduhaha. Berapa kali? Sampai ingat. Kemudian teknik yang keempat, barulah dia kata, setelah kita ingat. Contohnya tadi daripada ayat pertama, Ustaz sebut ayat pertama je. Barulah kita akan bergerak satu ayat ke satu ayat sehingga ayat 15. Bila ayat 15 kita dah buat demikian, kita pun rasa macam dah ingat, ya, berada di otak depan. Tapi ingatan tu tak sepenuhnya lagi. Sebab dia nak pindah ke otak tengah. Setelah kita ulang banyak kali, dia penuh diingat sini. Wasyamsi waduhaha. Dia tak terkejut, tak apa. Ya. Kemudian apabila sahaja dia selesai, dia ingat sekali lalu, dia berada di otak depan. Nak pindah ke otak tengah, kita gunakan teknik, iaitu teknik mendengar rakaman. Boleh sekarang ni banyak handphone, kita rakam saja bacaan kita, ya. Kita rakam jangan rasa segan. Walaupun kita baca tasbih wacam kiwat tu tak kena lah. Kalau boleh cuba rakam yang terbaik. Wasyamsi waduhaha. Ulang beberapa kali, 5 kali paling kurang setiap ayat. Ulang. Kita pun rakam tu kita letak di telinga, ya, sambil-sambil kita jalan. Ayat yang kita rakam tadi itu, wasyamsi waduhaha. Kita pula sambil duduk bayang, dia duduk ayat pertama, duduk di baris ke pertama,
Dan kemudian ayat kedua baris pertama lagi, ayat ketiga baris pertama, sikit kalimah tu duduk di baris yang kedua. Ya Allah. Kemudian kalau buat begitu selalu, maka akhirnya kita akan ingat ayat yang kita nak hafal. Susah ke? Tak susah pun kan. Yang pentingnya kita kena tahu, kena rajin, kena belajar dan kena mendapat sokongan daripada guru-guru dan sokongan daripada ibu dan ayah. Sekiranya kita tak dapat sokongan itu, kita hafal seorang-seorang, maka dia akan jadi apa? Habaan, kosong. Ya, akhirnya kita jadi kosong. Tak semangat, hilang keyakinan, hilang cara nak hafal. Ya. Jadi kamu mesti refer kepada guru-guru, ustaz-ustaz khususnya dalam bidang ini. Bagaimana nak hafal, tanya dia. Jadi bila setelah kamu dapat kaedah itu, cuba buat. Setelah kamu buat, kamu cuba minta, ustaz saya nak tasmid surah Fatihah, surah apa, Asy-Syams boleh? InsyaAllah dengan lapang dada, orang-orang yang nak membaca Al-Quran bagi ustaz, insya-Allah semua ustazah dan sebagainya sentiasa menerima ya anak-anak murid yang mengunjungi untuk mentasmik bacaan mereka pada guru-guru, termasuklah ustaz, insya-Allah. Jadi ustaz rasa itu sedikit kaedah. Jangan rasa bosan, teruskan amalan kamu sebagaimana ustaz sebut tadi. Ya, amalan kamu kalau untuk mengingati Al-Quran kena sentiasa tanam semangat, niat kerana Allah. Dan yang kedua, niat baca Al-Quran, nak hafal Al-Quran itu nak jaga mukjizat. Yang ketiga, tujuannya bila kita baca, kita faham isinya, membawa kepada keimanan. Dan akhirnya bila kita beriman, kita nak ayat ini diingati selalu sampai kita bertemu Allah. Orang yang menghafaz Al-Quran sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik di sudut dunia, kalau dimasukkan dalam kubur, jenazahnya pun tak reput. Apabila dia meninggal pula di akhirat kelak, dia dimuliakan oleh Allah. Al-Quran bawa dia masuk syurga dengan melalui titian sirat itu. Sesiapa pun ya tak akan dapat menghalangnya. Kemuliaan Al-Quran itu datang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan, ya Allah, berilah syafaat kepada orang ini kerana di dunia dulu dia sentiasa membaca aku siang dan malam. Jadi bawalah dia masuk ke syurga. Jadi rayuan itu menyebabkan Allah memberi rahmat dan syafaat kepada Al-Quran, dan akhirnya kita terus masuk syurga. Dan orang-orang yang ada sekitar kita, ibu dan ayah kita, ya, dan termasuk juga sahabat-sahabat yang berdekatan dengan kita, yang menyokong amalan kita ini, dan akhirnya mereka lah turut bersama kita memberi syafaat untuk masuk ke dalam syurga. Wallahu alam. Bertemu lagi kita di siri yang lain untuk hafazan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.